أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, didoakan agar semua pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat. Baik, Alhamdulillah, pada kali ini Ustaz akan meneruskan perbincangan dalam subjek usul fiqh, Al-Madkhal li ilmi usulil fiqhi. Dan tajuk perbincangan hari ini kita ambil satu tajuk berkenaan dengan dalil-dalil terhadap hukum. Dan hari ini kita melihat dalil yang kelima mengikut susunan dalam modul kita. Setelah 4 dalil yang disepakati oleh para jumhur ulama, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Pada kali ini kita melihat dalil yang keempat dan yang kelima adalah Al-Istishab. Baik, Al-Istishab secara umumnya merupakan dalil yang tidak disepakati. Maksudnya 4 mazhab tidak sepakat dalam menggunakan dalil ini sebagai hujjah. Maksudnya apabila disebut tidak disepakati, maksudnya keempat-empat mazhab itu tidak sepakat menganggap ianya sebagai hujjah secara mutlak. Ada pandangan di kalangan 4 mazhab itu yang tidak menerima Al-Istishab sebagai hujjah. Namun kita sebagai pelajar kita perlu mengetahui apakah konsep al-istishab, kerana sebahagian ulama daripada 4 mazhab ini menerima ianya sebagai hujjah, termasuk di dalam mazhab Asy-Syafi'i menganggap al-istishab ini sebahagian daripada hujjah, sebahagian daripada sandaran untuk mengistinbatkan sesuatu hukum. Baik, kita lihat apa maksud al-istishab. Al-istishab dari sudut bahasa talabul musahabah wal istimraruha. Musahabah ni maksudnya kalau sahabat-sahabat ni kan orang yang sebelah menyebelah, kan sahibul bait, orang yang pemilik kepada rumah tersebut. Musahabah ni maksudnya duduk secara berdampingan, duduk sebelah menyebelah, kan kita berkawan bersahabat kan duduk berjalan seiringan. Jadi talabul musahabah minta untuk duduk bersama, kan itu apabila adanya alif lam alif sin ta, al-istishab itu kat depan tu kan ada alif sin ta. Ini dalam ilmu panggil nahwu saraf, tambahan alif sin ta ini bermaksud talab, permintaan. Kalau kita biasa guna perkataan istighfar, kan ghafara bermaksud pengampunan, tetapi kalau kita tambah alif sin ta istighfar maksudnya kita memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pun sama, al-istishab asalnya sahabah, tapi istishab bermaksud talabul musahabah. Kita minta untuk sesuatu itu kekal, duduk bersama. Wastimraruha maksudnya duduk secara berada dalam keadaan kekal, istimrar, berterusan. Itu dari sudut bahasanya. Dari sudut istilah, penggunaan ulama usul fiqh dengan istilah istishab ini iaitu ja'alul hukmi alladhi kana thabitan fil madhi baqiyan ala halihi hatta yaquma dalilun ala intiqalihi an tilkal hal. Baik, kena faham betul-betul kerana definisi ini mungkin ada yang susah sikit nak faham ataupun lambat sikit nak tangkap, tapi dia mudah je. Apa dia? Ja'alul hukmi alladhi kana thabitan fil madhi. Itu satu frasa je. Menjadikan sesuatu hukum yang mana telah sabit pada masa yang lalu. Hari ini. Yang lalu mungkin semalam, mungkin minggu lepas, mungkin bulan lepas. Okey, ja'alul hukmi alladhi kana thabitan fil madhi, menjadikan sesuatu hukum yang mana hukum itu telah sabit pada masa yang lampau. Fil madhi. Baik, apa kita buat? Menjadikan hukum tersebut baqiyan ala halihi. Maksudnya kekal di atas keadaan hukum tersebut. Kalau kata semalam haram, berkekalan daripada semalam sampai ke hari ini haram dia. Kalau kata bulan lepas haram, maka kekal sampai ke hari ini haram. Itu maksudnya kita menjadikan sesuatu hukum yang telah sabit pada zaman yang terdahulu kekal dengan hal dia
hatta yaquma dalilun ala intiqalihi, sehingga bangunnya ataupun terdirinya satu dalil, datangnya satu dalil ala intiqalihi, untuk mengubahnya, untuk memindahnya. Kan daripada tahun lepas hukumnya harus, tetapi sampai awal tahun ini ada ijtihad baru mengubah daripada haram itu pergi kepada harus, maka kita kena berpegang kepada hukum yang harus kerana ianya dah berlaku perubahan. Itu maksudnya sekiranya tidak ada perubahan maka dia baqiyan ala halihi hatta yaquma dalilun ala intiqalihi, sehinggalah ada dalil yang mengubahnya. Jadi yang mengubah tu bukan pandangan-pandangan biasa, tapi memerlukan kepada dalil juga untuk mengubah hukum tersebut. Antilkal hal, daripada keadaannya yang kita sebut tadilah. Kalau kata haram, haramlah. Maksudnya tidak berubah selagi mana tidak ada dalil yang mengubahnya. Jadi itu fungsi istishab. Fungsinya adalah hanya mengekalkan hukum yang sedia ada, teruskan dengan hukum itu sampai bila-bila, selagi mana tidak ada dalil lain yang mengubah haluan hukum tersebut. Ataupun definisi yang lain, au huwal hukmu bi thubuti amrin aw nafyihi fi zamanil hadir awil mustaqbal. Ini lebih kurang sama juga, iaitu hukum tentang pensabitan sesuatu suruhan ataupun sesuatu penafian. Ini kan hukum itu dalam, sama ada kita belajar dalam hukum, sama ada hukum itu berbentuk suruhan untuk buat ataupun berbentuk tegahan daripada melaksanakannya. Jadi di sini dikata hukum tentang pensabitan sesuatu itu sama ada wajib ataupun haram fi zamanil hadir atau al mustaqbal, pada zaman sekarang ataupun zaman akan datang. Kan maksudnya dia istishab ni apa? Istishab ni satu hukum wajib ataupun haram pada zaman sekarang ataupun zaman akan datang, binaan ala thubutihi aw adamihi fi zamanil madi, yang mana hukum yang ada sekarang itu berdasarkan hukum yang dah ditetapkan pada zamanil madi, pada masa yang telah lalu. Dia lebih kurang sama jugalah dengan takrif yang atas, cuma dia terbalikkan je. Yang takrif atas tu disebut yang hukum yang terdahulu, tetapi yang kali ini disebut hukum yang sekarang dulu, yang mana hukum sekarang ini tertegaknya ataupun berdirinya hukum yang sekarang ini bergantung kepada hukum yang lepas. Li'adami qiyamid dalil ala taghyirihi. Kenapa dikekal sehingga ke hari ini? Kerana tidak ada dalil yang mengubahnya. Tidak ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut sampai ke hari ini. Jadi itu poin dia, ta'rif dia. Wa yusamma aidan dalilul aqli, dinamakan juga sebagai dalil akal, kerana istishab ini dia bukan kaedah seperti mana kita belajar tentang ijma', qiyas, kan ada rukun dan sebagainya. Tak, dia lebih kepada kita menggunakan akal. Kalaulah daripada dulu tak ada apa perubahan, maksudnya itulah hukum dia, dia tak berubah. Kan akal. Wa huwa ma'na mustaqirrun fi tasarrufat jami'in nas. Fa innahum idza 'alimu wujuda amrin banaw ahkamahum fi ma yattasil bidzalika al-amr hatta 'ala annahu mawjudun hatta yaquma burhanun 'ala dhiddi dzalika. Ini kita kata logik akal tu. Fa innahum, apabila seseorang itu mengetahui tentang kewujudan sesuatu suruhan, idza 'alimu wujuda amrin, dia tahu tentang wujud sesuatu suruhan, banau ahkamahum fima yattasil bidzalikal amri, dia akan mengistimbat hukumnya berdasarkan suruhan tersebut. Tahu Allah Ta'ala ada suruh ni dalam ayat-ayat ni, maka hukum yang lahir adalah berdasarkan ayat tersebut. Ala annahu mawjudun hatta yaquma burhanun ala dhiddi dzalika, sehinggalah adanya bukti yang lain yang mengubah, yang dhiddi dzalika ni maksudnya yang berlawanan dengan hukum tersebut. Kalau dulu kata wajib, dia datang yang baru, dalil yang baru kata tak wajib. Wa idza alimu adama syai'in kana adamuhu wal asla hatta yathbut wujuduhu. Apabila mereka tahu tentang ketiadaan
adama syai'in, maksudnya tidak ada apa-apa pensabitan tentang hukum itu, kana adamuhu huwal aslu, yang mana tidak ada pensabitan itu, itulah asal dia. Kita tak boleh nak dakwa apa-apa selagi mana tidak ada dalil yang mensabit sesuatu hukum tersebut. Hatta yathbuta wujuduhu, sehinggalah ada dalil yang mensabitkan hukum tersebut. Maksudnya kalau tidak ada apa-apa hukum, tidak ada apa-apa dalil yang mengistinbat hukum, maka kita tak boleh nak mandai mewujudkan dalil tersebut. Sehinggalah ada dalilnya. Jadi ini basicnya adalah hukum yang dibina di atas dasar yang terdahulu. Macam mana keadaannya yang terdahulu? Ini sebenarnya bukan hanya pemikiran dalam usul fiqh, tapi pemikiran ini kita boleh gunakan di dalam kehidupan seharian, dalam kita menentukan sesuatu penghakiman ataupun keputusan hukum yang kita laksanakan. Contohnya kalau berkaitan dengan diri kita, kita letak satu contoh hutang. Kalaulah kita tak pernah nak berhutang dengan sesiapa, tak pernah pun, kita seingat kita tak pernah hutang dengan siapa-siapa, kan? Tiba-tiba kawan kita datang, dia mendakwa kita yang kita berhutang dengan dia RM100. Jadi sekarang ni kita antara dua, aku berhutang ke tak berhutang? Ada orang dakwa kita hutang dia RM100, sedangkan bagi diri kita, kita tak pernah berhutang dengan orang. Kita memang yakin kita ni bukan jenis berhutang. Maka apabila dibicarakan kes ini, macam mana? Siapa yang menang sebenarnya? Naik ke mahkamah, contoh kan? Jadi apabila dibicarakan di mahkamah, maka antara benda yang diminta adalah apa bukti yang mengatakan kita ni berhutang dengan dia RM100. Sebab apa? Sebab asal bagi kita tak berhutang dengan siapa-siapa. Tidak ada makhluk manusia yang hidup atas muka bumi ni, hidup-hidup je dah berhutang dengan orang. Tak ada. Sebab hukum asal manusia itu tak berhutang dengan siapa-siapa. Melainkan dia dah kesempitan, tak ada duit, habis duit, terpaksa berhutang dengan orang, maka apa bukti, apa dalil yang menunjukkan bahawa dia berhutang dengan seseorang? Maka apabila tidak ada bukti tersebut, maka di mahkamah dibicarakan benda tersebut. Apabila tidak ada bukti, maka kita tak sah, dia punya dakwaan tu tak sah ke atas diri kita, yang mengatakan kita ini telah berhutang dengan dia sebanyak RM100. Jadi kaedah ni penting untuk kita menyelamatkan diri kita daripada sebarang dakwaan. Dan kaedah ini valid untuk digunakan di mahkamah. Sebab tu di mahkamah syariah ataupun hakim peguam-peguam syar'i, mereka sangat memerlukan orang yang mempelajari usul fiqh untuk jadi peguam. Sebab orang yang belajar usul fiqh ni dia ada mantik yang jelas, kan? Dia boleh memikir logik sesuatu keputusan hukum. Baik, fal istishab bi ibaratin ukhra, dalam sebutan lain ataupun dalam nama lain, istishab ini juga diberi nama baqa'u ma kana ala ma kana alaihi hatta yathbuta ma yughayyiruhu. Baqa'u ma kana ala ma kana, ini satu kaedah yang ulama simpulkan dan banyak guna. Apa dia? Baqa' ma kana ala ma kana. Boleh hafal. Baqa' ni maksudnya kekal. Kekalkan apa yang dah berlaku ke atas apa yang dah berlaku. Maksudnya yang lama itu dikekalkan. Kan yang tahun lepas punya, yang 2 tahun lepas punya, jangan kita pandang remeh. Apabila dah itu ketetapan dia, maka dikekalkan atas keadaan tersebut. Sebab tu kalau kita tengok di mahkamah, dia ada satu pengikat kepada keputusan mahkamah itu, dipanggil kes terdahulu. Kan? Maksudnya ada sandaran kes dia. Kes ini pernah dibicara, kes seumpama ini pernah dibicarakan, dan yang menang dalam kes ini adalah contohnya pendakwa. Kalau kes yang pertama berlaku, tak ada rujukan yang lain, maka dia akan bicarakan. Apabila kes itu dibuktikan bahawa yang bersalah adalah yang mendakwa, maka kes itu dijadikan rujukan kes untuk masa-masa akan datang. Jadi penting kaedah istishab untuk kita mengekalkan sesuatu hukum di atas keadaan dia yang asal, sehingga ada sesuatu yang mengubah keadaannya. Baik, jadi diharapkan boleh faham setakat tu untuk definisi al-istishab. Sikit saja. Kemudian kita pergi kepada anwa'
jenis-jenis istishab banyak, cuma ada yang disepakati, ada yang tidak sepakati. Di sini Ustaz ambil 3 saja yang kebanyakan ulama sepakat kepada kaedah ini ataupun pembahagian ini. Jenis yang pertama istishab dipanggil istishab bara'atul asliyah. Bara'atul asliyah ni maksudnya mengekalkan sesuatu, asal sesuatu. Bara'atul asliyah ni maksudnya mara'ah ni maksud asal dia adalah meminta untuk dibersihkan ataupun berlepas diri, kan, bara'atum minallahi wa rasulihi. Allah Taala berlepas tangan daripada orang-orang yang kufur, orang-orang yang angkuh dengan Allah Taala. Bara'atum minallahi wa rasulih, maksudnya Allah Taala dan rasulnya berlepas tangan daripada mereka. Jadi bara'ah di sini maksudnya kita melepaskan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan diri kita. Wahia istishabul adam al-adamil asli hatta yarida ma yanqul anhu. Kan, kita istishab ni maksudnya meminta sesuatu asal itu, istishab al-adamul asli, maksudnya asal kepada sesuatu itu adalah adam. Kita guna kaedah istishab untuk memberitahu bahawa asal bagi sesuatu itu adalah adam. Adam tu maksudnya tak ada. Macam tadi lah, kita tak berhutang dengan siapa-siapa, tiba-tiba orang nak dakwa kita berhutang. Maksudnya di situ kita boleh guna kaedah bara'atul asliyah. Kita berlepas daripada apa-apa dakwaan. Hatta yarida ma yanqulu anhu, sehingga ada sesuatu yang mengubah keadaan daripada tak ada berhutang kepada kita berhutang. Contohnya dia berjaya tunjukkan bahawa ni mesej, kamu dulu minta untuk berhutang dengan saya sebanyak 100, maka saya kata ya, dan ini saya dah transfer 100 kepada awak. So kalau dia ada bukti itu yaridu ma yanqulu anhu, maksudnya dia dah mengubah daripada tak berhutang kepada berhutang. Contohnya, law idda'a insanun anna syakhsan i'tada alaihi. Kalau seseorang itu mendakwa, idda'a, seseorang insan itu, manusia itu mendakwa bahawa anna syakhsan i'tada alaihi, ada seorang individu yang lain telah melampaui ke atas diri dia, maksudnya telah memukul dia, telah melakukan jenayah ke atas diri dia. Fal aslu anna syakhsal mudda'a alaihi bari'un min dhalikal iddia'. Asalnya adalah individu yang didakwa. Al-mudda'a alaihi itu maksudnya individu yang didakwa. Individu yang didakwa itu bari, berlepas tangan ataupun bersih daripada dakwaan tersebut. Itu asal dia. Hatta yubarhina mudda'i ala sihhati da'wahu, sehinggalah ditunjukkan, dibuktikan oleh si pendakwa itu tentang kesahihan dakwaan dia. So yang mendakwa tu dia kata, ni dia A, dia dakwa si B pukul A. Maka dalam dakwaan dia tu dia berjaya tunjukkan ada video B tu pukul dia dan sebagainya. Kalau dia berjaya tunjukkan bahawa dakwaan dia adalah benar. Jadi ini kaedah bara'atul asliyah. Tapi hukum asal kita, kalau kita didakwa, kita bersih daripada apa-apa dakwaan. Sebab tu kalau orang yang didakwa, jangan cepat-cepat kita nak kata dia bersalah. Bicarakan dulu. Kerana ada kaedah yang melindungi dia, iaitu kaedah bara'atul asliyah. Dia bersih daripada apa-apa dakwaan. Baik, seterusnya ini ada satu hadis. Nabi beri contoh. Nabi kata, kalau yu'tan nasu bi da'wahum, kalau diberikan kepada manusia itu untuk mendakwa, ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum, nescaya akan mendakwa seorang manusia itu darah lelaki seorang, maksudnya darah orang lain, maksudnya dia mudah-mudah nak bunuh orang, ataupun dia mudah-mudah untuk ambil harta orang. Maksudnya kalau diberikan hak untuk manusia itu mendakwa, semua benda kita nak dakwa itu milik kita. Tengok kereta mahal, ni kereta saya ni, kan? Dia nak mendakwa. Tapi sebaliknya ada kaedah ini, maka semua orang tak boleh nak dakwa dia punya, melainkan ada dalil. Wa syari'atu qad ja'at bi mura'ati hadzal asli falam tu'akhidh al-jahil bi taklif al-Islam. Maksudnya Islam meraihkan
asal ini ataupun kaedah ini, maka oleh sebab itu falam tu'akhidh al-jahil, maka sebab itu kita tak menghukum orang jahil. Dan tengok orang yang jahil dia buat salah, tengok sembahyang ada tertinggal Fatihah, maka kita tak hukum dia, tapi kita kata dia kena belajar. Sebab apa? Orang yang jahil tidak akan dihukum dalam syariat. Contohnya orang yang tak taklif, dia tak tahu pun sebenarnya wajib puasa bulan Ramadan, maka dia tidak diambil hukuman. Sebab apa? Sebab dia jahil ataupun sebab dia belum mukallaf. Jadi orang yang tidak ada taklifan ataupun orang yang jahil tidak dikenakan apa-apa tindakan. Sebab syariat ada kaedahnya. Asal bagi sesuatu dia tak tahu apa-apa. Li'anna al-asla adamul ilmi. Asal bagi dia adalah tak ada ilmu. Kan kita hari ni boleh pandai solat sebab kita belajar. So dengan belajar kita tahu cara solat, maka kita solat. Jadi kalau orang yang tak belajar, dia tak tahu macam mana nak solat, maka dia tak solat. So itu satu benda yang tidak, Allah Ta'ala tak jadikan hukuman ke atas dia. Tapi sebaliknya, kalau dia ada masa untuk belajar solat, dah belajar solat tapi dia masih lagi tinggal solat, so yang ni layak untuk dia dikenakan hukuman. Baik. Dan Allah Ta'ala pun berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah Ta'ala tidak akan mengazab sesuatu kaum selagi mana Allah Ta'ala mengutuskan rasul di kalangan mereka. Maksudnya kalau tak ada rasul, mereka buat salah macam mana pun mereka tak kena azab, sebab tidak ada orang yang memberikan teguran dan nasihat kepada mereka. Jadi itu asal pada seseorang itu tidak dianggap bersalah selagi mana tidak ada pemberitahuan. Seterusnya, terus pergi pada contoh yang kedua ataupun nauk yang kedua, jenis yang kedua. Tadi bara'atul asliyah, dan asal bagi sesuatu itu dia tidak ada terikat dengan apa-apa dakwaan. Baik, yang kedua adalah istishab hukmil ibahati al-asliyah lil asya'. Ini nak beritahu istishab kepada hukum sesuatu. Tadi apa-apa situasi saja dia bermula dengan adam, maksud bermula dengan tidak ada apa-apa dakwaan. Yang kedua ini nak beritahu tentang hukum. Asal kepada sesuatu hukum adalah ibahah, harus. Kan fasyari'atu qadat anna al-asla fil asya' al-ibahah. Asal usul bagi sesuatu perkara itu hukumnya adalah ibahah, harus. Dan kalau ditanya tentang apa-apa sekalipun, selagi mana tidak ada dalil yang mengatakan dia haram ataupun dia wajib, maka kita kata hukumnya harus. Sebab itu adalah asal bagi hukum tersebut. Contohnya ditanya tentang apa? Pernah orang tanya tentang poligami. Kan? Apa hukum poligami? Hukum poligami boleh jadi pelbagai. Boleh jadi haram, boleh jadi wajib, boleh jadi makruh. Tetapi kalau ditanya apa hukum asal bagi poligami, so kita kata hukum asal poligami harus. Harus, walaupun Nabi SAW berpoligami, maka Nabi berpoligami itu jadi sunnah Nabi. Kan? Nabi berpoligami, maka sunnah Nabi itu berpoligami. Tetapi hukum asal bagi poligami adalah harus. Ini kita kena faham dari sudut hukum asal dia. Apabila hukum asal dia harus, maka apabila seseorang itu berpoligami dan dia ada kecenderungan untuk melakukan kezaliman kepada isteri dia dengan dia tak cukup duit, dengan dia seorang yang tak boleh penyabar dan sebagainya, maka dia bakal mencederakan isteri-isteri dia, maka dengan sebab ini boleh jadi jatuh pada hukum makruh ataupun haram. Sebab itu perkara-perkara yang boleh mengubah daripada hukum asal dia yang harus tadi itu kepada makruh ataupun haram. Baik, itu jelas. Nauk yang kedua. Nauk yang ketiga adalah istishab dalil. Tadi istishab hukum, yang ni istishab dalil. Fal aslu baqa'ul nas 'ala al-umum hatta yarida dalilut takhsis. Asal bagi sesuatu nas itu adalah umum. Kita baca satu ayat Quran, umum yang kata haram, maka haramlah. Selagi mana tidak ada dalil khusus yang mengatakan okey haram ni dalam keadaan sedemikian sahaja. Kalau tak ada pendetailan begitu, maka kita kena pegang dengan keumuman ayat tersebut. Sebab tu asal usul bagi sesuatu dalil itu adalah umum. Hatta yarida dalilut takhsis, sehinggalah ada dalil yang mentakhsiskan
yang umum itu tadi. Contohnya, wal khitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam khitabun li ummatihi. Secara umum dia, apa sahaja yang Allah Taala khitabkan, Allah Taala firmankan kepada nabi, suruh nabi buat, itu juga termasuk suruhan li ummatihi, kepada umat Nabi Muhammad. Itu umumnya. Hatta taridal khususiyah, sehinggalah ada pengkhususannya. Kan? Ya ayyuhan nabi. Jadi apabila diseru ya ayyuhan nabi, itu maksudnya terlepaslah, hanya dikhususkan kepada nabi sahaja. Tidak diumumkan kepada umatnya sekali. Jadi kita faham dalam nas secara umumnya, secara asalnya kita berpegang pada umum nas. Tapi kalau ada pendetailan dia, pentakhsisan dia, maka kita kena berpegang kepada ayat yang mentakhsiskannya. Begitu juga dengan ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang nasikh mansukh, itu dia ada kaitan dengan umum dan juga khusus. Wa min hadha anna al-asla fil mudar al-man'u li dalil syar'i. Daripada ini kita faham asal bagi sesuatu yang memudaratkan itu adalah al-man'u, sesuatu yang boleh memudaratkan, maka hukum dia adalah al-man'u, tak boleh, kena tegah. Kalau yang boleh memudaratkan, maka perlu ditegah. Kerana Nabi sebut la darara wa la dirar. Baik, pergi pada fasa yang terakhir, iaitu berkenaan dengan kehujahan al-istishab. Setelah kita tahu takrif dia, ada 3 pembahagian dia. Dan sekarang ni, adakah semua ulama jadikan al-istishab sebagai hujah? Tengok, al-istishab ya'mal bihi idza lam yujad dalilun akhar. Jadi bila nak guna istishab ini, idza lam yujad dalilun akhar, apabila dah tak ada dalil lah, dia last sekali ni, tak ada dalil lain, tak ada kaedah lain, maka guna istishab. Selagi mana ada dalil, ada sandaran, pakai dulu yang lain. Last sekali tak ada, baru kita boleh pakai al-istishab. Fahuwa akhir ma yalja ilaihi al-faqih fi istifadati al-hukm syar'i. Dia adalah jalan yang terakhir untuk seorang faqih itu mengistimbat sesuatu hukum. Walil ulama fi hujjiyatil istishab ara'. Banyak pandangan bagi ulama berkenaan dengan al-istishab ini. Kita simpulkan kepada 2 sahaja. Yang pertama, dia ada 2, ahammuha ithnani. Pertama, mutaakhir wal hanafiyah. Hanafi kata innal istishab hujjatun lid-daf'i wan nafi. Bagi Hanafi, dia kata istishab hanya boleh guna, tapi limit kepada untuk mempertahankan sesuatu hak ataupun menafikan sesuatu statement ataupun dakwaan. Itu saja. La lil isbat. Tidak boleh untuk mensabitkan sesuatu hukum yang baru. Itu dia punya beza dia. Hanya untuk mempertahankan lid-daf', mempertahankan sesuatu hak. Mesti tadi orang dakwa kita berhutang, maka kita pertahankan diri kita, kita kata kita tak berhutang dengan dia. Boleh. Wan nafi pun sama, menafikan sesuatu dakwaan ke atas kita. Yang tak boleh adalah la lil isbat, tak boleh untuk mengisbat sesuatu hukum yang baru. Kan? Contohnya kita nak kata, tanah ini milik saya, so dia guna kaedah istishab, so tak boleh. Tetapi kita pergi terus secara ringkas. Menurut jumhur, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, Syiah termasuk, maka mereka kata istishab adalah hujjah mutlaqan. Secara itlaq ni, secara umumnya istishab adalah hujjah, boleh guna dalam ketiga-tiga keadaan, sama ada lid-daf'i, lin-nafi dan juga lil-isbat, ketiga-tiganya sekali. Dan ini antara kaedah yang terbina di bawah di bawah dalil al-istishab. Al-yaqin la yazulu bisyak. Al-aslu baqa' ma kana ala ma kana. Al-aslu fil asya' al-ibahah.